Seram. Seram. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusholli ala rasulil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan tuan pengurusi masjid, yang saya muliakan tuan-tuan imam, para pimpinan-pimpinan masyarakat, para pimpinan-pimpinan ilmu, para asatizah, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya kita tingkatkan kesyukuran kita kepada empunya kehidupan, empunya kejadian, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah telah pilih kita, pilih saya dan tuan-tuan yang mulia untuk berada di tempat yang paling berkualiti, tempat yang paling baik atas maksud agama, atas maksud untuk berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah pilih kita untuk solat fardu isyak secara berjemaah di mana dah cepat dah pula. Fardu maghrib secara berjemaah di tempat azan dilaungkan. Masya-Allah. Walaupun kita lihat tadi alhamdulillah ramai jemaah, tapi berapa ramai lagi yang tak hadir kepada Allah SWT. Dia dengar Allah panggil, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, masih lagi dalam keadaan yang leka. Dan alhamdulillah Allah telah hadirkan fikir ini kepada kita. Allah telah letakkan perkara ini dalam hati kita. Bila kita dengar aja laungan azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, kita telah segerakan untuk kita datang berkasih sayang. Bila kita ada satu perkara yang dalam hati kita untuk kita tingkatkan kualiti kehidupan kita di sisi Allah SWT, maka Allah telah permudahkan urusan kita. Allah telah gerakkan sendi-sendi kita untuk hadir ke sini. Saya dan tuan-tuan yang mulia, bukan kita nak duduk di sini, tetapi Allah SWT telah dudukkan kita di sini. Masya Allah. Mai, adik-adik, mai kita ke depan sikit. Yang muda-muda ni, ada yang first time dah. Mai, kita depan. Kalau boleh kita penuhkan depan ni. Dia kalau saya nak cakap pun jadi juling nanti. Kadang-kadang kalau boleh ke depan ni, face to face. Kita tak nak bercakap dekat Facebook, kita nak cakap face to face. Masya Allah. Alhamdulillah. Kami daripada jemaah yang tengah keluar 40 hari, keluar untuk memperbaiki diri, mengislahkan hati ini untuk menyukakan Allah SWT, dan berdoa kepada Allah SWT semoga Allah terima pengorbanan kami dan menjadi asbab kepada seluruh kehidupan untuk kenal Allah dan taat akan perintah Allah SWT. Kami keluar bukan untuk menunjuk pandai, kami keluar bukan untuk berdakwah nak mengajar, tapi kami keluar hari ini untuk mengajar. Kerana saya sendiri bukan ustaz, saya sendiri bukan orang alim, saya sendiri seorang yang lawa, mantan yang hidupnya dulu penuh dengan lawa. Masya Allah. Siapa tak kenal? Hidup dengan pelbagai suasana-suasana batil, suasana dunia. Hati saya membekak dengan perkara-perkara dunia. Setiap hari menceritakan tentang dunia. Tengok kereta cantik, cerita pasal kereta cantik, masuk kereta cantik dalam hati. Tengok rumah cantik, cerita pasal rumah cantik. 3 hari, 4 hari tak habis-habis, masuk rumah cantik dalam hati. Tengok orang cantik, cerita pasal orang cantik. 3-4 hari cerita pasal orang cantik tak habis-habis, masuk dalam hati. Banyak sangat perkara dunia yang telah masuk dalam hati saya. Dan bila saya bangun daripada pagi, apa yang saya fikirkan, yakni yang ada dalam hati. Allah. Bangun pagi kelam kabut, nak selesaikan apa yang ada di dalam hati tadi. Nak selesaikan apa yang ada dalam hati ni. Nak tunaikan, nak nyatakan perkara yang ada dalam hati tadi. Masya Allah. Tapi Allah SWT maha baik, maha pengasih Allah, maha penyayangnya Allah SWT. Allah telah pilih saya dan tuan-tuan untuk duduk dalam suasana iman dan amal, untuk duduk dalam suasana berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana makhluk. Tuan-tuan datang hari ini pun bukan tuan-tuan tahu saya duduk sini. Saya pun tak tahu tuan-tuan duduk sini, ada kat sini.
Hari ini pertemuan kita hari ini semua Allah telah aturkan. Atas sebab apa tadi? Innabah, talab, keinginan untuk dapatkan kualiti hidup di sisi Allah SWT. Saya yakin setiap manusia, baik di dalam masjid, di luar masjid, semua ada keinginan untuk menjadi manusia yang berkualiti di sisi Allah SWT. Walaupun dia seorang yang sangat-sangat jahil, sangat-sangat jahil. Kalau kita lihat balik kisah baginda Nabi Muhammad SAW di awal dakwah Nabi di Mekah, Nabi ditentang oleh ahli keluarganya sendiri, bukan orang lain, pakcik, pak saudara dia, adik-beradik dia sendiri menentang usaha dakwah dia. Nabi tahu dalam kehidupan orang Quraisy tu ada di kalangan mereka yang ada sifat ingin menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang ada kualiti hidup. Jadi Nabi usahakan, Nabi yakin setiap pandangan Nabi pada makhluk, Nabi nampak bunga saja. Nabi nampak setiap makhluk di depannya ada harta, ada intan belian, ada benda-benda yang berharga yang boleh digunakan untuk agama. Tapi pengorbanan Nabi masa tu tak sama macam pengorbanan kita manusia ni. Kita korban sikit dah mengeluh. Tapi Nabi korban, Masya Allah. Atas pengorbanan Nabi SAW, hari ini kita dapat pelbagai nikmat. Walaupun ramai yang tak datang solat maghrib tadi, tetapi Allah tak turunkan azab bagi mereka. Ini atas rahmat Nabi, doa Nabi. Nabi SAW tangguhkan perkara-perkara batil yang telah masuk dalam hati kita semua, tuan-tuan. Azab ni sebenarnya Allah boleh hadirkan on the spot. Bagaimana kehidupan di zaman Nabi Musa AS, di zaman Nabi Ibrahim AS, Allah hadirkan azab tu on the spot. Nabi minta, Nabi doa, Allah hadirkan. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan yang mulia, Allah tangguhkan azab ni. Allah, untungnya kita, tuan-tuan yang mulia, saya dan tuan-tuan dipilih oleh Allah SWT untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW, di mana umat ini Nabi-Nabi minta pada Allah SWT untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah bagi tahu dah ada dah tersusun umat Nabi Muhammad SAW. Ini kita, umat yang mana hari ini kemuliaan dia Masya Allah. Buat satu perkara baik, Allah hadirkan hadiah ganjaran berlipat kali ganda. Macam-macam Allah bagi. Yang tak solat pun hari ini Masya Allah boleh makan lagi. Yang tak solat hari ini pun boleh tidur lena lagi, boleh mimpi-mimpi indah lagi. Begitu hebatnya, begitu hebatnya Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah, saya beruntung sangat tuan-tuan. Kita beruntung sangat tuan-tuan. Apa tanggungjawab saya dan tuan-tuan yang mulia untuk perkara yang besar yang Allah telah hadirkan kepada umat Nabi Muhammad SAW? Tanggungjawab saya hari ini apa dia? Sharing, caring and loving. Kongsi. Perkara-perkara yang baik Allah hadirkan dalam kehidupan saya hari ini dan tuan-tuan yang mulia, kita kena kongsi. Ibadah saya ini saya kena kongsi dengan tuan-tuan. Tuan-tuan punya ibadah pun kena kongsi dengan saya. Kena beritahu pada semua manusia. Dulu saya kongsikan hiburan pada manusia. Orang tengok papaya gelap, ha. Apa ini papaya? Ini papaya langsung tak ada apa-apa. Allah Akbar. Ini saya Allah pilih untuk islahkan diri, untuk perbaiki hati ini, untuk buang lagi perkara-perkara yang ada dalam hati ini yang mana tidak memberi manfaat dunia dan akhirat. Perkara-perkara batil nak keluarkan. Umur dah 50 tahun, berapa banyak perkara batil yang ada dalam ni. Nak keluarkan satu persatu. Di mana tempat nak keluar? Di hospital ke? Nak belah hati ni, panggil doktor pakar, buang satu kereta, satu perempuan, satu rumah, satu intan, satu emas, satu duit. Tak boleh. Hospital doktor yang pakar hebat pun tak mampu untuk membuang kekotoran yang ada dalam hati kita. Hanya kita saja. Dan manusia juga tidak ada hak untuk hadirkan hidayah kepada manusia.
Sebab hidayah itu hak mutlak Allah SWT. Nabi sendiri pun tak boleh bagi Islam kepada Abu Talib. Walaupun Abu Talib dah korbankan jiwa dia, harta dia, masa dia daripada kecil Nabi SAW dibesarkan sehingga Nabi Allah. Tapi di akhir kehidupan Abu Talib masih lagi tidak mau melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berbeza dengan Ikrimah anak Abu Jahal, menentang dakwah Nabi ni, Masya Allah. Apa yang ayah dia nak, dia buat. Sehingga di hujung kehidupan Ikrimah ni menjadi sahabat, menjadi ahli syurga bersama dengan Nabi SAW. Di sini menunjukkan permulaan kehidupan manusia bukan dengan ibadah ataupun kebaikannya sahaja, tetapi dengan fikir risaunya. Dengan fikir risaunya kepada agama, dengan fikir risau kepada semua manusia di sekeliling kita. Hari ini berapa ramai yang tak solat, semua salah saya dan salah tuan-tuan yang mulia. Berapa ramai yang di luar sana masih leka, masih tidak mahu datang ke tempat yang sangat berkualiti ni. Ini tempat yang melahirkan hati-hati yang sangat-sangat bersih, melahirkan hati-hati yang bersinar, memancar-mancar cahayanya di padang mahsyar nanti, menyuluh laluan kita untuk ke tempat penghisapan. Di sini tempat dia. Tapi ramai yang tak tahu. Kenapa mereka tak tahu? Kerana salah kita, tuan-tuan. Sebab kita tak bagi tahu. Bukan kita nak mengajar. Saya tak mampu, saya bukan ustaz. Saya pelakon, artis. Bila sebut artis ni dah memanglah tak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi siapa yang nak bagi tahu ni? Kemanisan-kemanisan agama ni. Kita solat sunuk dapat 5 waktu sehari. Kita dapat duduk dalam taklim, kita dapat duduk dalam muzakarah, dapat duduk dalam muzakarah Al-Quran, adab. Nikmat kemanisan agama ni siapa nak bagi tahu? Kita semua, tuan-tuan. Dalam agama ni tidak ada level untuk nak sampaikan kemanisan agama. Macam tadilah contoh Ikrimah. Apa level dia? Daripada jahat macam tu dulu, asal dia, usul dia, akhirnya syahid di jalan Allah SWT. Dan hari ini alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, Allah telah temukan kita atas maksud agama. Allah telah temukan kita atas fikir risau kepada seluruh kehidupan manusia yang ada di sekeliling kita. Hari ini tanggungjawab saya dan tuan-tuan yang mulia untuk memakmurkan tempat yang berkualiti ni di rumah Allah SWT. Rumah Allah ini melahirkan macam-macam produk yang baik. Daripada anak yang sebesar 5 tahun sehinggalah mereka yang dah nazak. Allah hadirkan macam-macam rawatan yang baik. Penyakit yang besar dalam hati manusia bukan kanser, tuan-tuan. Hari ini kanser kan. Lepas tu Allah hadirkan pula coronavirus. Takut kita bila kena. Tapi hari ini penyakit yang paling bahaya, yang tersebar begitu cepat virus dia, ini kejahilan. Penyakit jahil. Penyakit jahil ni, Allah. Saya macam saya dulu lah. Kritikal penyakit jahil ni. Dengar azan pun masih lagi dengar azan masih lagi mengopi. Dengar azan subuh masih lagi tergesa-gesa nak dapatkan dunia, habuan dunia. Masya Allah. Nak dapatkan fikir risau bukan senang lah. Bukan senang. Nak kena bagi masa yang banyak. Kena bagi masa, harta dan diri. Dalam agama pun telah menyebut, tidak sempurna iman seorang manusia itu kalau dia tidak membagikan harta dan dirinya, masanya dalam agama. Kita nak sempurnakan iman kita. Kita nak balik bertemu Allah SWT dalam iman kita yang baik, dalam cahayanya, kan? Ini insya-Allah, alhamdulillah, Allah telah hadirkan saya di RSM. Kita ada ayanda di RSM, dan juga kita ada sahabat dakwah daripada Indonesia, iaitu Pak Syekh Dery Sulaiman. Dia juga seorang artis dan juga seorang pendakwah bebas, untuk bersama dengan tuan-tuan hari ini untuk berkongsi kasih sayang. Saya memerlukan tuan-tuan
Ini kita ada ramai anak-anak muda yang nak memperbaiki hati mereka. Anak-anak muda ni, dia punya semangat. Siapa yang nak bantu mereka, tuan-tuan? Kita lah. Kita yang ada kat sini. Untuk bantu anak-anak muda ni, untuk bagi semangat. Go, pergi. Untuk dapatkan hati yang baik. Bila hati baik, fikir menjadi baik. Dan fikir menjadi baik, kebaikan akan tersebar. Bila hati tak baik, fikir dah tak baik. Jadi yang tak baik ni tersebar. Hari ini kita nak sebarkan kebaikan. Kita kena menyantuni anak-anak muda, mereka-mereka yang baru faham. Baru nak faham, bukan faham lagi. Baru nak faham. Kalau dah faham tu tak apa. Itu pun kita kena datangkan lagi diri kita. Itu yang dah faham. Yang baru nak faham. Yang baru nak faham ni lah. Saya dan tuan-tuan, kita kena pegang tangannya. Pegang dengan atas maksud kerana Allah. Pegang. Sebab inilah yang akan diusahakan oleh ahli-ahli syurga kepada ahli neraka. Nanti. Di dunia lagi kita kena buat dah. Amalan yang akan berkekalan sehingga ke syurga, ahli syurga akan buat. Bukan solat lagi. Ramai ni ustaz-ustaz orang alim pun faham. Bukan ibadah solat, bukan zakat, bukan puasa, bukan zikir. Tak ada lagi dah. Dekat syurga kita enjoy je, tuan-tuan. Nak makan, minta je. Nah, Allah hadir nak baju macam mana, nak pakai hari ni. Niat dia. Tapi ada satu amalan yang kekal untuk ahli syurga amalkan. Ini amalan apa? Perhubungan antara manusia dengan manusia. Yakni menziarahi satu manusia kepada satu manusia. Menghadiri kalbu ke kalbu. Mengeratkan hati ke hati. Usaha ini kena berkekalan. Akan berkekalan ke syurga dan perlu diusahakan ketika kita di dunia ni. Amalan ziarah. Ini insyaAllah kita 3 hari kat sini. Orang Ansar dengan orang Muhajirin. Tak kiralah 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kita kena gabungkan hati kita. Hati ke hati, kalbu ke kalbu kerana Allah SWT. Kami akan ziarah ke rumah tuan-tuan. Bukan nak minta kopi. Bukan nak minta kopi pisang minum petang. Kami nak kasih sayang kerana Allah SWT. Bagi sokongan pada kami. Untuk kami usahakan memakmurkan rumah-rumah Allah SWT. Hari ini orang alim, seluruh para alim ulama di dunia azam untuk memakmurkan rumah Allah SWT 24 jam. Kalau kita yang ada agama tak boleh usahakan perkara ini, siapa lagi? Saya dengan tuan-tuan yang mulia kena usahakan perkara ini. Menghidupkan rumah Allah SWT 24 jam. Bayangkanlah tuan-tuan yang mulia, kalau rumah Allah hidup 24 jam, letaklah tabung kat mana-mana pun, tak ada hilangnya. InsyaAllah. Betul tak? Dan hidup 24 jam ni, batil pun hilang 24 jam. Sikit. Ni hari batil hidup 24 jam. 7-Eleven 24 jam. Kawas 24 jam. Petrol pump 24 jam. Hospital 24 jam. Balai polis pun 24 jam. Kita nak kurangkan 24 jam dunia ni. Kita nak hidupkan 24 jam akhirat. Ubah fikir dunia kepada fikir akhirat manusia ni. Dekat mana kita nak ubah? Di sini. Kita nak ajak semua hidup. Daripada pukul 11 hidup sampai pukul 5 pagi. Hidup. Bayangkan tuan-tuan, setiap malam masjid-masjid di kawasan kita hidup. Rahmat Allah turun mencurah-curah. Hari ini kita gundah gelana dengan masalah dalaman. Bila hidup 24 jam ni, lantak pilah apa masalah datang pun. Makhluk langsung tak ada upaya. Makhluk langsung tak ada kuasa. Yang berkuasa, yang berupaya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir kita dah ke situ. Lantaklah apa nak jadi kat luar. Hidupkan, bangun. Saya penyokong minta maaf saya penyokong tega LGBT. Tu hari saya marah sangat kan. Hari ini saya sokong. Saya sokong LGBT. Lelaki gagah bangun tahajud.
lelaki gagah buat tablik. Kita kena sokong. Biar perkara ini tersebar ke semua otak-otak manusia, tersebar masuk ke dalam hati-hati manusia. Bila mana perkara ini berlaku, tuan-tuan, kita tinggal rumah kita tak kunci pun tak apa. Percaya tak? Ini nak datang masjid pun kunci mangga sampai 3 ketok tok tok tok. Yakin kita kepada Allah SWT pun walaupun kita datang masjid, yakin kita semakin. Ini tipu daya dunia. Sebab apa jadi begini, tuan-tuan? Salah saya. Sebab tak usaha untuk nak menghidupkan, nak memakmurkan masjid 24 jam. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, atas maksud itu, jom kita sama-sama. Boleh, tuan-tuan ya? Sedia, tuan-tuan, insya-Allah ya? Kita memakmurkan rumah-rumah Allah SWT. Rumah-rumah Allah SWT di Semenanjung Malaysia ni, masya-Allah. Saya nak jalan ke sini, ada 3. 1, 2, 3. Nak sampai sini. Kalau termiss solat Zuhur kat sini, boleh lagi solat sana. Kan? Begitu mudah sekali Allah bagi kemudahan untuk beribadah. Saya pergi ke Sabah, tuan-tuan, macam ni juga. Tapi rumah-rumah dia orang. Rumah-rumah dia orang juga. Rumah Allah ni ada, tapi dah tumbuh pokok dalam tu. Kita hari ini beruntung, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang berada di sana, tuan-tuan? Bagaimana agama dia orang? Sedangkan mereka besok akan menjawab soalan-soalan daripada Allah SWT. Dan mereka beritahu pada Allah, kita tak buat kerja. Kita tak sampaikan perkara ni pada dia orang. Kita tak tahu, dia boleh cerita je, Tok. Dia boleh cakap je. Tak ada siapa pun bagi tahu saya agama ni penting. Tak ada siapa pun beritahu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan menyelamatkan saya, akan membawa saya masuk ke dalam syurga. Saya tak tahu. Dia orang semua cerita pasal kereta je kat saya. Dia orang cerita pasal rumah je pada saya. Dia orang semua cerita pasal kerja je. Dia orang semua cerita pasal politik je pada saya. Dia orang semua cerita pasal bisnes daripada saya. Dia orang tak cerita pun pasal agama pada saya. Dia orang tak pernah cerita pun nikmat-nikmat syurga pada saya. Ini dia orang akan jawab. Kita fikir cerita selesa dah ni. Kita ada iman dan Islam. Oh, syurga dah bagi kita. Bila Maulana sebut syurga, masya-Allah, indahnya bidadari, 70 bidadari. Kita rasa, oh inilah nikmat syurga. Tapi yang mereka yang tidak ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa yang mereka nak jawab? Tuan-tuan yang mulia, inilah fikir risal Nabi SAW. Nabi Allah dah bagi dah syurga yang paling tinggi. Nabi tahu. Nabi tahu. Dia kekasih Allah, dia utusan Allah. Nama dia dikawinkan dengan nama Allah. Nabi tahu. Dia ahli syurga. Dan dia boleh membawa umat dia masuk syurga. Tapi Nabi usaha. Bagi masa, bagi harta, bagi diri, korbankan segala-gala kehidupannya hanya untuk mengajak manusia beriman kepada Allah SWT. Tadi perkongsian daripada Pak Dery, Syekh Dery Sulaiman petang tadi. Hari ini kita buat dakwah pergi kepada rumah-rumah kita. Ini rumah-rumah orang yang ada agama. Kenapa? Ada orang tanya, kenapa tak pergi kepada orang yang tak ada agama? Kita buat agama. Dan kita buat masa sekarang ni, kalau saya nak jual ubat kurap, tetapi saya ada kurap, orang nak beli tak ubat kurap? Tak beli. Maknanya, kita ni kena sempurna. Iman kita kena sempurna. Masih lagi tak kuat. Saya dan tuan-tuan yang mulia, iman kita masih lagi lemah. Macam mana iman ni nak kuat? Suasana iman. Suasana iman ni, orang alim beritahu kena hidup dalam masjid dan di luar masjid. Dalam solat dan di luar solat. Ini kita boleh usahakan perkara tu, tuan-tuan. Bagaimana kita nak usahakan perkara tu, tuan-tuan? Kita kena jadi da'i. Jadi da'i. Pergi ziarah kawan-kawan kita, saudara mara kita. Bagi tahu
Akhirat ini akan memberikan nikmat hadiah yang sangat luar biasa. Keuntungan. Jadi iman yang kuat akan membawa hadiah yang lumayan. Setiap hari akan dapat hadiah. Dan hadiah yang banyak yang Allah telah bagi yang sangat banyak pada saya ini tuan-tuan yang mulia, iaitu ketenangan. Betul tak tuan-tuan? Kita dapat Islam, kita rasa tenang sangat. Walaupun kecoh macam mana pun, kita jadi orang Islam. Bila kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, kita istighfar pun tenang rasa. Nikmat agama. Nikmat agama. Jadi suasana iman ni tuan-tuan yang mulia, kita kena usahakan. Bukan saya dan kawan-kawan, semua. InsyaAllah malam ni kita akan mulakan. Kita akan hidupkan suasana 24 jam. Jadi tuan-tuan yang ada dekat sini boleh bagi masa. InsyaAllah kita buat shift. Ada yang baca Quran, ada yang bangun tahajud, berzikir. Sebab apa kita buat perkara ni tuan-tuan? Sebab kita nak Allah sayang kepada kita. Tambah Allah sayang, tapi Allah sayang kita dalam setiap perjalanan kita hingga ke syurga. Tidak ada satu pun sekatan-sekatan untuk kita nak masuk syurga. Dan kita dapat pimpin tangan-tangan kawan-kawan kita, saudara, anak-anak kita, isteri kita semua, kejiranan kita semua. Pimpin tangan-tangan kawan-kawan kita di padang mahsyar nanti. Jom. Dengan terbang ni kita tidak ada kepanasan, tidak ada kegelapan. Melayang kita. Ya Allah. Perkara ni tak mustahil tuan-tuan. Hari ni kita cerita bab syurga, saya dan dengar cerita bab syurga ni. Bila kita cerita benda yang belum nyata. Belum nyata. Benda ni cuma cerita. Nak cerita kat syurga pisang rasa macam-macam. Nak meyakinkan perkara tu, nikmat syurga nak meyakinkan. Hari ni kalau kita cerita bab dunia, kereta Porsche ni best lah. Berdesuk pergi dia, tekan sikit zoom 18 pergi. Percaya. Sebab apa? Depan mata. Dapat rasa. Dah. Tapi cerita syurga ni, hari ni saya belajar perkara ni tuan-tuan yang mulia. Apabila saya belajar keluar 3 hari. Keluar 3 hari tuan-tuan, bagi masa. Cerita dulu apa dia orang ni, orang tabligh ni, Allah berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Hari-hari dengar perkataan yang sama. Jumpa orang tabligh 10 orang, perkataan yang sama juga dia keluar. Allah kuasa Zul, makhluk langsung tak ada kuasa. Jumpa dia ni, Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Jumpa orang ni, tak ada perkataan lain ke dia orang ni? Yang ini ke dia orang belajar je. Jumpa orang tu, Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. 100 orang cakap benda yang sama. Tagline dah, siap buat baju lagi. Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Kat stiker kereta, Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Letih aku dengar. Tapi hari ni saya bercakap perkara tu. 10 orang pun 10 orang saya cerita. Allah berjangkit pula. Kenapa berjangkit tuan-tuan? Sebab rasa perkara tu dalam hati. Bila kita bercakap perkara ini, banyak kali masuk tak dalam hati? Masuk. Lagi banyak kita cakap, benda tu lagi masuk dalam hati. Allah. Sebab itulah hari ni orang ahli pesan, kurangkan cakap sia-sia. Kurangkan cakap sia-sia supaya perkara sia-sia tidak masuk dalam hati dan keluar-keluar yang sia-sia. Itu sebab patutlah cakap perkara tu. Betul. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Anak saya pun sampai hari ni hafal dah. Siapa yang bagi sedap? Allah. Siapa yang bagi ayah? Allah. Siapa yang bagi ibu? Allah. Sampai semua nak menguatkan iman, nak yakinkan bahawa kehidupan ini tidak ada apa-apa. Interim. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, ada yang ada masa boleh datang. Kami pun kat sini nak belajar-belajar. Saya yang baru terbuka fikir. Allah telah buka fikir saya. Telah buka fikir saya hari ini untuk bersama-sama dengan semua jemaah bergerak, gunakan kelebihan yang ada pada kita untuk menyantuni manusia, untuk memperkenalkan manusia bahawa agama itu agama yang akan memberi kebaikan dunia dan akhirat.
Agama itu menjamin kehidupan yang kualiti dunia dan akhirat. Tidak ada perkara yang kualiti melainkan agama. Tidak ada kejayaan dalam hidup dunia dan akhirat melainkan agama. Jadi insya-Allah kita hari ini pun nak tashkil juga ni. Ada orang yang nak dah bersedia 3 hari 3 hari kat sini insya-Allah. Kita nak mintalah kalau boleh yang belum yang belum ni nak ni. Sebab apa? Nak cerita dekat sini, saya ni pelakon, pengacara, pelawak. Kalau cerita benda-benda dunia, mungkin orang percaya. Tapi kalau nak cerita bab akhirat, orang tak percaya. Engkau siapa Zul? Engkau papaya. Kau bukannya ustaz. Kau bukannya kiai. Kau pelawak, kau nak cerita bab akhirat. Aku nak percaya ke kau? Tak boleh nak cerita. Apa yang mampu saya buat? Saya mengajak, jom. Bila kamu semua, tuan-tuan yang mulia, rasa suasana ni, tak perlu saya cerita dah. Relax. Ini kerja kami, mengajak. Kan? Duduk. Jadi insyaAllah, kita nak bentuk jemaah 3 hari. First time. Kan? Jemaah 3 hari, insyaAllah. Kalau boleh, Jumaat, Sabtu, Ahad. InsyaAllah. Siapa yang sedia, boleh bagi nama. Kan? Bagi nama. InsyaAllah. Kita bukan nak suruh buat kerja agama ni, nak kena jadi kiai, nak kena jadi mufti. Tak. Kita nak buat kerja agama ni untuk jadi da'i. Mengajak manusia berkasih sayang, peluk hati ke hati, melekat, kalbu ke kalbu melekat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kerana lain. Kerana Allah, bukan kerana kau glamour, kerana kau hebat, kerana kau kaya, kerana kau adil. Tak ada satu perkara pun perkara itu kerana makhluk, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah, jadi siapa yang sedia boleh bagi nama 3 hari. Insya-Allah tuan-tuan, siapa yang sedia bagi nama. Muda-muda ni lagi bagus. Kita boleh usahakan perkara ni, kita semarakkan usaha ni untuk kita memakmurkan rumah-rumah Allah SWT. Dan insya-Allah saya tahu dekat sini ramai yang ada buku taklim dekat rumah. Saya dapat laporan. Alhamdulillah, kehidupan kat sini, penduduk sini kan, setiap rumah ada buku Fadilat Amal, kan, buku Mutakab Hadis. Jadi kita di bulan Rejab, tak lama lagi Syaban, lepas tu Ramadan. Minta kita hidupkan taklim di rumah. Kita baca Fadilat Ramadan. Buka. Taklim ni penting. Saya pun dulu tak tahu. Tapi bila hari ni kita bagi korbankan masa, harta, diri kita pada agama, insya-Allah bila kita banyak korban, banyak faham. Tak ada korban, tak ada faham. Sikit korban, sikit faham. Salah korban, salah faham. Salah korban ni banyak ni. Salah korban ni banyak. Kita tak nak tersalah korban. Kita dapat korban di jalan yang betul, jalan yang benar. InsyaAllah tuan-tuan yang mulia, kita dekat sini mungkin ada seminggu. Jadi insyaAllah sekali lagi saya menjemput yang mana ada dekat-dekat ni. Kat sini pun ramai orang pencen. Allah bagi kelebihan. Waktu kerja sibuk, tak ada masa. CEO hari-hari nak jumpa, sign sana, sign sini, kan? Pengarah sana kan, nak jumpa, nak deal, kan? MOU sana, MOU sini. Ni dah bagi pencen, dah rehat. Masa untuk apa? Masa untuk habiskan sisa-sisa kehidupan di rumah Allah SWT. Sebab mati besok dibawa ke mana juga? Di sini. Mati besok di sini juga. Mandinya, solatnya di mana? Di sini. Jadi kenapa kita susah nak bagi masa kat sini? Sedangkan kematian juga esok kita di sini. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, dapat bagi masa pada kami. Kami di sini pun nak belajar-belajar. Nak belajar-belajar daripada tuan-tuan. Setiap manusia ni ada kelebihan dia. Dan kelebihan itulah kami nak. Kelebihan itu untuk kami dapat buat kerja dakwah. Daripada pengalaman, daripada penglihatan, daripada apa yang kami nampak daripada tuan-tuan, kami boleh tiru-tiru untuk kebaikan agama. Saya nak belajar-belajar daripada tuan-tuan yang ada ilmu macam-macam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sedia tuan-tuan, sedia bagi masa 3 hari kat sini, insya-Allah. Ini perkara yang sangat-sangat saya rindulah. Sangat-sangat saya rindu setiap bulan.
Bila tak keluar 3 hari, ya Allah, tak rasa makan tak dengan apa, makan talam, makan suap menyuap, kan? Dapat itikaf, kan? Dapat apa muzakarah dengan taklim. Bila tak keluar 3 hari, lemah tu satu, kan? Dia jadi bodoh. Bodoh. Itu yang marah Sajat tu. Dia jadi bodoh. Dia jadi merapu-meraban. Kan? Bukan kita salah marah tu, kan? Tapi sekebaik-baiknya tidak ada sangkaan buruk. Sentiasa bersangka baik. Kan? Sangka setiap manusia ada kelebihan dia untuk agama. Sangka baik. Setiap manusia kena tengok dia bunga je, bukan nak tengok dia tahi. Kan? Nak jadi macam lebah. Kan? InsyaAllah tuan-tuan ya. Jadi insyaAllah itu saja perkongsian daripada saya. Semoga apa yang kita kongsikan ni, saya dan tuan-tuan yang mulia yang sudi mendengar, menjadi asbab kebaikan untuk diri saya dan tuan-tuan dan seluruh alam. Yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Dan saya ini tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa, masih lemah, masih lemah. Dan saya sangat-sangat memerlukan santunan-santunan daripada tuan-tuan di sini. Kita ada orang alim, kiai asal daripada Medan, Indonesia, juga bersama dengan kita hari ini. Kita tanpa duga perkara ini berlaku. InsyaAllah, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kifarah suratul Al-As. Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.